semalam Syafiq, ada seorang TikToker dan nama Syafiq. Dia buat laporan polis. Dia kata Anwar Ibrahim telah menipu. Berdasarkan kepada kepada laporan Zafrul bahawa sebenarnya Anwar Ibrahim menipu. Menipu kenapa? Dia menipu kerana Zafrul mengatakan bahawa 600 bilion itu telah dibahagikan dengan adil, transparent, tidak ada korupsi. Okey, saya nak jawab benda itu. Saya dah jawab dah hari itu, saya jawab lagi sekali. Dan kalau boleh ambil part ini, 600 bilion Zafrul, kenapa kontradik dengan yang Anwar cakap? Bahawa ada korupsi berlaku. Okey. Pertama sekali, sebagai Menteri Keuangan, Zafrul tugasnya memantau jumlah yang telah atau pakej yang telah disebut oleh Perdana Menteri. 600 bilion. Dia bukan Perdana Menteri. Kan saya kata tadi, dia Menteri Keuangan. Sebagai satu Menteri Keuangan, dia hanya melihat ministeri dia. Kan saya cakap tadi, Perdana Menteri dia boleh tengok semua kementerian. Menteri Keuangan dia hanya boleh tengok kementerian dia. Dia tak tengok kementerian lain. Okey. Apa tugas Kementerian Menteri Keuangan? Tugasnya adalah bahagikan jumlah duit yang ada itu iaitu 92.5 bilion mengikut bajet yang telah diberikan oleh setiap kementerian. So, setiap kementerian ni bagi bajet. Okey, pendidikan berapa, KPKT berapa, luar bandar berapa, Menteri Alam Sekitar berapa, Tuan Ibrahim, Tuan Man, Tempatan Banjir berapa dia minta. Semua minta. Dia ada jumlah-jumlah tertentu. So, sebagai Menteri Keuangan, tugas dia adalah saya bagi kepada kementerian-kementerian ini. Bagaimana kementerian itu membelanjakan, menguruskan, membahagikan, melantik, meranimahkan duit tersebut bukan tugas keperluan Kementerian Keuangan. Tugas Kementerian Keuangan, sebab itu dia kata transparent. Betul lah. Betul lah Zafrul tu transparent. Maksudnya bukan Zafrul kata Kementerian Keuangan, Kementerian Tempatan Banjir, Kementerian Environment, Alam Sekitar. Kau nak berapa tadi? 4 bilion. Aku dapat berapa? Okeylah, aku bagi kau 3.9 bilion. Balance tu aku punya, masuk akaun aku. Zafrul tak kata macam tu. Zafrul kata, dia minta 4 bilion. Saya bagi 4 bilion. Ini dokumen dia, ini surat dia, ini dia punya tata cara. Maksudnya transparent. Betul lah apa yang Zafrul kata. Tapi bila dah sampai dekat situ, bagaimana pengurusan itu? Yang itulah yang keluar cerita-cerita ni tadi. Faham? Nampak? Jadi adakah Anwar menipu? Tidak. Adakah Zafrul menipu? Pun tidak. Buktinya bahawa kita tengok SPRM sudah mula menyiasat dan ada syarikat-syarikat menurut SPRM mengatakan mereka sudah memberi rasuah untuk mendapatkan projek itu. Nah, menurut SPRM 90% daripada 100%, 90% projek yang sudah diluluskan belum menerima SST daripada kerajaan, iaitu surat setuju terima. Dia macam PO lah, purchasing order ataupun letter of offer, lebih kurang macam itulah. Dia belum terima, tetapi 10% sudah menerima. Bayangkan, katakanlah projek itu 90 bilion, 10% is about 9 billion, 10 billion, 10 billion macam tu. Sudah pun. Jadi siasatan SPRM adalah ke atas jumlah 10%. Saya bukan 10 bilion, tapi saya ini contoh. Jumlah yang telah diluluskan dengan SST. Mungkin lebih, mungkin kurang, saya tak tahu. Tapi jumlah yang dah mendapat SST itu, yang itu SPRM akan fokuskan. Siapa kata suci tadi? Benda ni dah pun diwujudkan. Dah ada. Siasatan sedang berlaku. Dan dikatakan orang yang ditahan sebagai middleman itu ada kaitan dengan Muhyiddin Yassin. Ada kaitan dengan Muhyiddin Yassin. Biar benda ni sink in dulu. Ya betul Is. Ya betul. Tuan-tuan, saya teringat bila orang bantai saya kan, dia kata PN suci, PN tu bersih, kamu berlawan dengan hoi hoya hoi. Sekarang ini kita tujukan balik lagu hoi hoya hoi, kita semua gembira.
Hoi hoya PN dapat harta, uang berjuta, projek sini sana. Tuan-tuan, bila BN bersama dengan kita berjaya jadikan sistem ini zero corruption. Bila PN bersama dengan sana, dengan UMNO dan BN pada waktu itu, dengan dia join the bandwagon. Penyamun itu tuan-tuan, hoi hoya hoi, lagu itu bukan untuk UMNO, bukan untuk Barisan Nasional. Lagu itu adalah untuk koruptor, penyamun, penyangak sistem. You see tuan-tuan, kadang-kadang tak perlu kita nak bergelar ulama, bergelar syekh, bergelar tuan guru nak betulkan sistem. Tuhan turunkan manusia nak betulkan manusia lain itu, dia tak perlu bergelar jawatan-jawatan tersebut. Islam tu tak mestinya datang baiknya daripada kita yang bergelar ulama, tok guru, ustaz ni. Kadang-kadang baiknya Islam tu datang pada orang biasa. Sebab itu bab kata Ustaz Asri, dia kata itu kan, tak semestinya yang berceramah ini boleh masuk syurga, yang pergi susun kursi sapu tepi jalan tu tak boleh masuk syurga lebih dahulu. Entah-entah yang pergi susun kursi, yang pergi betulkan kamera tu lagi dulu masuk syurga daripada ustaz yang berceramah ni. Belum tentu orang yang kata ustazah, tok guru tu boleh pegang negara ni dengan baik. Belum tentu. Belum diuji kita. Sebab itu tok guru saya kata, ujian yang paling susah ni tuan-tuan, ujian kesenangan, bukan ujian kesusahan. Ujian kita susah, tak ada duit, tak makan, tak cukup duit. Saya pernah merasa kereta tak ada minyak tuan-tuan. Turun bukit, natural gear ni macam tu. Pernah merasa hidup macam tu. Tapi bagi saya, tak sesusah ujian masa kita senang. Bila tiba-tiba kita ada kuasa, orang hulur duit, kali pertama bertolak, kali kedua tolak, kali ketiga tolak. Lama-lama kita fikir, macam sedap juga kalau dapat duit ni kan. Boleh settle banyak masalah aku ni. Ujian senang ni tuan-tuan, lagi susah daripada ujian kita susah. Jangan kita rasa macam, oi, dah kaya, dah senang lah. Terima kasih. Kan? Tak, it's not going to be that easy. So, tuan-tuan boleh baca sendiri dekat Financial Twitter. Muhyiddin's right man arrested. How the XPM solicited 4.5 billion bribes in 92.5 billion COVID-19 stimulus scandal. Orang kanan Muhyiddin Yassin ditahan. Bagaimana bekas Perdana Menteri solicited. Apa perkataan solicited bahasa Melayu? Bukan membantu lah, tapi menyeleweng bukan, tapi solicited lah 4.5 bilion rasuah daripada jumlah 92.5 bilion stimulus skandal COVID-19. 4.5 bilion daripada 92 bilion. Saya tak akan baca detail ini, tuan-tuan boleh Google sendiri. Tapi menurut dakwaan tersebut ialah dia mengatakan all the answers can be found after the MACC Commission arrested a chief executive officer of a private company on Thursday night. Semua ini akan terjawab apabila setelah MACC, SPRM menahan seorang CEO daripada sebuah syarikat swasta pada Khamis lepas. Lelaki berusia 42 tahun itu ditahan sebagai orang tengah yang jadi broker kepada projek kerajaan yang melibatkan pakej stimulus COVID-19 bernilai 92.5 bilion ringgit yang ditukarkan kepada bribes ataupun rasuah. Suspek yang dinamakan itu adalah Adam Radlan Ahmad Muhammad yang juga dikatakan orang kanan Muhyiddin Yassin, bekas CEO Maju Aset Sdn Bhd. Adam ialah seorang ketua bahagian Division Leader of Muhyiddin Political Party Bersatu. Dia juga seorang ketua bahagian Bersatu. Yang menariknya, Adam ni juga adalah sepupu kepada menantu Muhyiddin Yassin, iaitu Muhammad Adlan Berhan, yang juga dikatakan terlibat dengan beberapa skandal. Dikatakan Adlan berkahwin dengan anak Muhyiddin, Nabilah, yang juga pemegang saham Agatiswa Jas Sdn Bhd, syarikat yang terlibat dengan skandal 1.2 bilion National Integrated Immigration System, NIIS, konsesi NIIS.
NIS adalah sebuah projek yang diwujudkan oleh Muhyiddin di bawah kerajaan Pakatan Harapan sewaktu memerintah dahulu. After cancelling, setelah membatalkan projek yang dinamakan sebagai SKIN atau Sistem Kawalan Immigration Nasional. Muhammad Adlan juga dikaitkan dengan projek Satu Bestari Net, satu projek 15 tahun yang dianggarkan bernilai 4.47 bilion yang diperkenalkan oleh juga Muhyiddin Yassin sewaktu beliau menjadi menteri menteri pelajaran pada tahun 2011 yang menyediakan projek 4G di kawasan-kawasan pedalaman dan kawasan-kawasan luar bandar yang juga terlibat dengan projek Virtual Learning Environment VLE di mana menyediakan VLE kepada lebih 10,000 sekolah di seluruh negara. Ini bukan pedalaman sajalah, tetapi yang Bestari Net tu luar negara. Saya tahu 2013 saya terlibat dengan projek ni untuk buat survey. Bukan projek ni saya sediakan internet tapi untuk buat survey sekolah di bawah Muhyiddin Yassin pada waktu itu. Bagaimanapun projek tersebut gagal setelah diberikan kepada YTL. Dia internet tu slow dengan problem dengan Frog VLE. Siapa jadi cikgu dia ingatlah Frog VLE ni. Yang sebenarnya boleh diganti dengan Google Classroom. Adam Radlan, pelibatan Adam Radlan sebagai salah seorang kroni dan juga Muhyiddin Yassin ini telah didedahkan selepas Muhyiddin Yassin menjadi gabungan di dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Telah didedahkan. Dan inilah why the former Prime Minister desperately want to return to power by hook or by crook untuk cover up the skeleton in the closet. So how did Mr. Muhyiddin become billionaire during his 17 months short? 17 bulan tu macam mana jadi billionaire dalam masa jadi Perdana Menteri itu. Dia melihat bagaimana cara untuk nak membuat. Ni saya translate daripada bahasa Inggeris tuan-tuan. So you bear with me Kalau saya cakap bahasa Inggeris nanti ramai tak faham. From the beginning he saw the golden opportunity to make tons of money from the COVID pandemic. Dia pada awalnya dah melihat peluang bagaimana nak membuat duit daripada pandemik COVID ni. Tidak seperti Najib Razak. Dia tak perlu projek complicated macam 1MDB. Dia cuma perlu macam mana nak rule dengan absolute power di bawah emergency ordinance atau darurat. Dia sendiri yang kata bahawa pada April 2021 yang Perikatan Nasional yang telah menyediakan 600 bilion stimulus package pada waktu itu. Dia kata masa itu kan. Sebenarnya dan dia menggunakan bajet di bawah dipanggil sebagai darurat, akta darurat. But when opposition Pakatan Harapan returned to power after November 2022, semua lies on corruption telah didedahkan. Tuan-tuan, newly crowned PM Anwar revealed at media conference last year that the finance has informed that there had been several breaches involving the COVID-19 fund. Saya nak jawab beberapa soalan. Yang pertama, dia macam ni. Kalau tuan-tuan ingat, tengok balik interview Mazli Malik, perasan tak kenapa tiba-tiba Mazli disuruh letak jawatan sebagai Menteri Pendidikan pada zaman Mahathir memerintah dan mengembalikannya kepada Mahathir? Siapa ingat Mazli tiba-tiba kena letak jawatan. Sebenarnya dikatakan again ada perancangan itu bahawa terdapat berkaitan antara lain dengan One Bestari Net di mana Mazli tak setuju pada waktu itu. Ada benda yang dia nak. Dia ingat dia orang boleh kongkong Mazli lah. Dia orang boleh kontrol Mazli. But at the end of the day, dia orang gagal nak kontrol. And ada cubaan sebenarnya nak kenakan Mazli, kaitkan Mazli, tetapi tak berjaya. Perkara untuk kaitkan Mazli tapi tak berjaya. Bukan Mazli buat salah pada waktu itu, tetapi somehow circumstances itu akan menjadikan dia macam kena frame lah. Mazli boleh kena frame. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok, it all falls into its places sekarang ni. Semua dah nampak jelas. Macam saya kata beberapa hari lepas kan, semua nampak jelas. Kenapa PN tak nak kerjasama dengan PH membentuk kerajaan perpaduan tanpa ada pembangkang? Kerana pada waktu itu Anwar yang di-Pertuan Agong kata yang paling besar lah akan dapat jadi Perdana Menteri, iaitu Anwar Ibrahim. Gabung je lah, betul lah kerajaan, apa isu dia? Once dia jadi Perdana Menteri dia boleh tengok semua dokumen di semua kementerian. Kalau menteri tak boleh. Kalau dia hanya sekadar seorang menteri, dia tak boleh tengok kementerian lain, dia hanya boleh tengok kementerian dia.
Tetapi kalau Anwar jadi Perdana Menteri, dia boleh minta semua dokumen di semua kementerian untuk dia nak tengok satu persatu. Itu yang dia risau. Sebab itu penting bagi mereka untuk menang dalam pilihan raya ke-15 ini. Sangat penting tuan-tuan. Kerana apa? Pada PR, masa COVID hari tu, dia realise satu perkara. Kita sekarang ini, dia kata, Perikatan Nasional berfikir, kita nak lawan dua giant. Perikatan Nasional ni bersatu dengan PAS. Dua-dua tak boleh pakai, dua-dua tak ada duit. So dia kata kita nak lawan giants. Siapa giant tu? Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Jadi kita nak lawan tu daripada segi glamour, daripada segi di orang kata apa, disukai oleh orang. Benda tu tak ada. Tak ada, belum, tak sempat. Dia orang baru nak buat Perikatan Nasional ni baru. Dia tahu Johor, Melaka itu dah bukti bahawa mereka ditolak oleh rakyat. So dia kata kalau tak boleh itu, kita kena guna dana. Kita kena guna duit. Sebab itu, Sanusi, ingat tak dia punya speech tu? Kita bagi orang PH tak ambil duit pun. Boleh pergi undi. Kamu semua bodoh, dia kata. Bodoh. Sebab itu yang video Abah pasal bodoh tu kan. Yang video saya buat berlakonan semalam tu kan. Pasal bodoh. Itu Sanusi cakap, bodoh. Ambil duit, bodoh. Maksudnya, dan video viral di mana PN bagi duit. Tuan-tuan, mana dia orang dapat duit? Cuba fikir logik. Kat mana dia dapat duit? Antaranya stimulus package ni. Dan kita tengok tadi bahawa sebenarnya ada kaitan. Siapa orang kanan itu berkaitan dengan apa? Betul tak betul? Biar SPRM akan tentukan. Bagaimana dia jadi orang tengah dan beberapa syarikat menurut siasatan SPRM mengakui yang mereka dah bayar. Ni dalam siasatan SPRM dah bayar.